Okey, setelah bercuti agak lama juga, seminggu Okey, kita kembali semula untuk membuat ulang kaji untuk subjek sains tingkatan 3. Okey, dengan tidak berlengah masa saya akan upload bahan untuk perbincangan malam ini. Okey, saya mengalu-alukan kita kata interaksi dua hala antara saya dengan murid-murid semua Saya minta pelajar-pelajar dapat beri respon dengan menjawab soalan-soalan dengan menggunakan mic ataupun menggunakan chat box menjawab type jawapan awak. Bila awak type, awak letak nombor nombor untuk jawapan. Nampak semua skrin soalan yang saya keluarkan pada malam ini? Nampak. Nampak bagus. Right, so untuk malam ini kita buat ulang kaji untuk bab 3 iaitu pengangkutan. Saya harap ini belum bincang lagi untuk subjek ataupun untuk topik pengangkutan cuba kita tengok untuk soalan yang pertama bahagian A. Untuk bahagian A, anda semua diminta untuk menjawab semua soalan. Untuk bahagian A, rajah 1 menunjukkan suatu MOBA. Cara X digunakan untuk menyingkirkan bahan kumuh daripada selnya. Namakan cara X. Saya rasa mungkin minggu lepas kita dah bincang, tetapi pada beberapa sahaja nombor yang dibincangkan. Sudah bincang belum? Belum lagi kan? Cuba tengok cuba cari jawapan untuk nombor 1. Cara X digunakan untuk menyingkirkan bahan kumuh daripada selnya. Namakan cara X. A. Resapan, B. Osmosis, C. Pencernaan dan D. Penyahtijaan. Yang mana satu jawapan kamu? Soalan, jawapan, mungkin pelajar ada menaip jawapan, tak ada yang type. Raja Akil kata resapan. Ada lain-lain jawapan selain daripada resapan? Semua bersetuju dengan Raja Akil? Betul jawapan yang pertama, nombor 1 ialah resapan. Bagus. Kita pergi pada soalan yang kedua. Manakah organisma berikut mempunyai suatu sistem pengangkutan yang khusus? Manakah organisma berikut mempunyai suatu sistem pengangkutan yang khusus? A. Euglena, B. Paramecium, C. Chlamydomonas dan D. Tumbuhan keembung. Sistem pengangkutan yang khusus. Jawapan? Boleh guna mic, kalau awak boleh guna mic, jawapan? Misha kata B. Alright, manakah organisma mempunyai suatu sistem pengangkutan yang khusus? Sistem pengangkutan, kita boleh tengok mungkin sistem pengangkutan air, sistem pengangkutan makanan dan macam-macam lagi. Jawapan untuk nombor 2 ialah, siapa nak cuba? Misha kata B. Lain-lain jawapan? Lain-lain jawapan apa?
Yang khusus lah, sistem pengangkutan yang khusus. Khusus tu maksudnya lengkap lah. Okay. Okay, jawapan? Ada jawapan lain? Okay, Misha kata B ya. Okay, jawapan nombor 2 ialah D. Tumbuh-tumbuhan keembung. Tumbuhan keembung ni dia mempunyai pengangkutan ya. Kalau tak silap xylem dan phloem itu kan. Xylem bawa apa, phloem bawa apa kan. Okay, ingat balik ya. Okay, tumbuhan keembung. Macam Euglena ni, Paramecium dan Climaedomonas ni adalah, kita boleh katakan dia sebagai macam haiwan jugalah. Haiwan satu sel. Okey. Manakah bahagian berikut mempunyai tekanan darah tertinggi apabila jantung mengecut? Jantung mengecut, tekanan darah yang paling tinggi. Okey. Adakah dia berada di atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan ataupun ventricle kiri? Jawapan nombor 3. Kalau awak boleh tengok ini gambar jantung kan. Cuba identify mana ventricle, mana atrium. Okay, saya tunjukkan pada awak ini gambar jantung. Pada nombor 4 sebenarnya soalan nombor 4, tapi awak boleh gunakan untuk menjawab soalan nombor 3. Bahagian mana berikut mempunyai tekanan darah tertinggi apabila jantung mengecut? Apabila jantung mengecut, darah masuk melalui mana? Okey, jawapan. Jawapan. Siapa nak jawab? Tak ada mau cuba? Okey, salah tak apa. Awak hanya cuba menjawab soalan. Mungkin soalan ini akan masuk dalam peperiksaan. Kita tak tahu kan? Betul tak? Okey, bahagian mana tekanan darah paling tinggi apabila jantung mengecut? Awak bayangkan ya, kalau jantung mengecut, dia bawa masuk darah ke ataupun dia keluarkan darah? Okey. Yang mana satu? Jawapan? Tak ada orang yang nak jawab. Mungkin topik ini terkejut malam ini kan. Okey, awak boleh buka buku rujukan untuk mencari jawapan. Boleh ya, saya bolehkan awak tengok balik. Ini adalah ulang kaji ya, bagus kalau awak boleh buka semula nota-nota yang guru-guru anda telah berikan sebelum ini ataupun melalui buku rujukan. Bukan masalah, bukan maksud dia keluar ataupun masuk racun. Okey, kita nak tahu kompartmen mana. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Tekanan darah tertinggi. Kat mana satu antara A, B, C atau D? Awak jawab. Yang mana satu awak bayangkan? Ventricle kiri, ventricle kanan, atrium kanan ataupun atrium kiri. Jawapan? Awak jawab C. Okey. Jawapannya di C. Aikis kata A. Lama kita kat sini kan. Muhammad Zakwan pun kata C. Okey, jawapannya ialah D ya. Okey, jawapannya ialah D. Ventricle kiri. Okey. Semua tak kata apa, tak bagi jawapan D ya. Semua A ada, C ada. Okey, so jawapannya ialah B. Ventricle
kiri. Okey, cuba tengok nombor 4. Rajah 4 menunjukkan struktur ringkas jantung manusia. Okey. Rajah 4 menunjukkan struktur ringkas jantung manusia. Antara A, B, C dan D, manakah mengangkut darah terdioksigen daripada bahagian badan lain ke jantung? Jawapan terdioksigen tu apa maksud dia? Deoxygenated. Maknanya apa tu, darah itu telah berlaku apa dia? Pembakaran sel. Okay, telah berlaku pembakaran sel dan oksigen telah digunakan, dan yang masuk kat sini tentulah apa dia? Darah yang mengandungi carbon dioxide. Okey, manakah yang mengangkut darah teroksigen daripada bahagian lain ke jantung? A, B, C ataupun D? D. Ya, jawapannya? Darah yang telah oksigen tu sudah digunakan, maksudnya ya, yang telah digunakan. Sebab apa? Bila oksigen ni dia pergi kepada sel-sel, dia akan berlaku pembakaran sel. Okay, bila berlaku pembakaran sel, oksigen akan bergabung dan akan membebaskan apa dia? Gas carbon dioxide. So oksigen dah tak ada dah di situ, mana oksigen telah digunakan. So kat mana bahagian apa tu, darah yang telah oksigennya telah digunakan? A, B, C ataupun D? Oh, ini Cun vena cava ni ini nombor berapa? Nombor 3 ke nombor 4? Sel respirasi ya. Okey. Oksigen telah digunakan ya. Okay, darah yang oksigennya telah digunakan pakai, dan yang masuk ialah darah yang mengandungi carbon dioxide. Dan mana satu? Okey, jawapannya ialah tak ada yang betul ya, saya nampak tu ada. Sini Anis kata A, Misha kata A, Cumping kata A, bagus. Cumping tiada oksigen, bagus. Ya, betul, jawapannya ialah A ya. Okey, di sini A. Ini ya, sini A dia. Darah yang masuk sini adalah darah yang oksigennya telah digunakan dan dia mengandungi karbon dioksida darah ni. Okey, nombor 5. Kita tengok, nyatakan struktur yang melarang darah beroksigen bercampur dengan darah terdioksigen di dalam jantung manusia. Struktur yang melarang darah, maknanya dia tak bagi darah yang mengandungi oksigen dengan darah yang oksigennya telah digunakan tu, dia tak bagi campur. So kita tengok apakah dia panggil struktur ya, ataupun benda yang ada kat dalam badan tu yang menghalang kedua-duanya daripada bercampur. Jawapannya ialah B. Ya, betul. Jawapannya ialah B, septum. Okey, kita tengok nombor 6 pula. Manakah yang berikut bukan satu faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi okey, kadar denyutan nadi. Bukan faktor. Umur, jantina, bangsa dan kesihatan badan. Jawapannya ialah
Nombor 6 jawapannya yes. Adam Iskandar kata C. Saya tengok kejap Chung Ping kata bangsa. Bangsa Anis nombor berapa tu Anis? Anis 56B tu nombor berapa? Chung Ping kata bangsa. Kita tengok. Okey, umur jantina. Ya, betul. Mana dia tahu betul, ada Iskandar semua jawab C. Okey, betul. Jawapannya ialah C. Betul. Darah dia tak nampak kita bangsa apa kan? Betul tak? Dia semua ada kaitan dengan keadaan dalam tubuh badan kita. Alright? Alright, seterusnya kita pergi kepada nombor 7. Tengok ni dia punya ni bila saya ambil gambar tu dia bengkok sikit. Okey, nombor 7. Manakah saluran darah berikut mengangkut darah terdioksigen? A. Aorta. Saluran darah aorta. B. Artery pulmonary. C. Vena pulmonary. Dan D. Artery renal. Jawapan? Salur darah yang berikut mengangkut darah terdioksigen. Okey, jawapan. Okey, nombor 7. Nombor 7, ting. Okey, nombor 7 banyak jawab B ni, betul lah tu. Kalau nombor 7 jawab B ramai ni. Okey, nombor 7 jawapannya ialah B. Artery pulmonary. Okey, kita tengok nombor 8. Okey, nombor 8. Pemindahan darah dijalankan antara pasangan penderma dan penerima berikut. Pasangan yang manakah mempunyai darah yang serasi? Ini penderma, sebelah kiri awak tu penderma. Sebelah kanan kamu adalah penerima. Yang manakah yang paling sesuai? A, B, C ataupun D? Jelas sekali. Nombor 8. Jawapan? Tulis nombor 8. Okey, ramai kata B. Adam Iskandar B. Okey, Muhammad Zakwan pun B. Lagi siapa ni? Nur Sofia B. Chung Ping B juga nombor 8. Okey, betul lah. Jawapan untuk nombor 8 ialah B. Ramai jawab B nombor 8. Okey, bagus semua. Nombor 9. Suatu sel darah merah mempunyai apa dia? A, satu nukleus, B, satu platelet pula, B, platelet, C, enzim dan D, hemoglobin. Alright. Satu sel darah mempunyai A, satu nukleus, B, platelet, C, enzim dan D, hemoglobin. Jawapan untuk nombor 9 ialah nombor 9. Chumping kata 9D. Okey. Alright. 9D yang lain. Nombor 9 awak rasa apa? Chumping jawab D. Nombor 9 jawapannya ialah okey. Betul. Jawapan nombor 9 ialah D Okey. Jawapan nombor 9 ialah D. Alright, sekarang kita pergi kepada nombor 10. Rajah 10 menunjukkan suatu keratan rentas bagi batang pokok bunga raya. Rajah 10 menunjukkan suatu keratan rentas bagi batang pokok bunga raya. Bahagian yang manakah?
A, B, C ataupun D mengangkut makanan yang dibina dalam daun ke bahagian lain tumbuhan itu. Bahagian yang manakah A, B, C, D mengangkut makanan yang dibina dalam daun ke bahagian lain tumbuhan tersebut? Dia angkut makanan Dia angkut makanan. Yang mana satu? A, B, C ataupun D. Okey. Jawapan nombor 10. Oh, ramai cakap C. Muhammad Zakwan C, Adam Iskandar pun C, Jumping pun C. Alright. Okey. Nombor 10. Okey, nombor 10 jawapannya ialah apa dia? Jawapan. Betul, jawapan C. Kalau awak tengok, C ni dia di bahagian ini Bahagian ni dia ada dua bahagian Phloem dengan xylem. Betul tak? So, apa tu? Yang membawa makanan ialah phloem Betul? Yang membawa makanan. Okey. Yang membawa makanan ialah phloem. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada nombor 11. Manakah keadaan berikut akan meningkatkan kadar transpirasi bagi suatu tumbuhan? Okey, manakah keadaan berikut akan meningkatkan kadar transpirasi suatu tumbuhan? Apa maksud transpirasi? Apa maksud transpirasi yang awak tahu? Apa dia? Nombor 9 dah ada jawapan lah. Anis jawab B, penyejatan. Jumping kata betul. Yang mana betul Jumping? Okey, nombor 11. Jawapan dia, suhu tinggi, kelembapan kering, keamatan cahaya, malap. Transpirasi maksudnya apa? Perpeluhan. Suhu tinggi, lembapan kering, keamatan cahaya terang. Suhu rendah, lembap, malap. Suhu rendah, lembap, terang. Yang mana satu? Jawapan untuk nombor 11 ialah, kita tengok jawapan kawan-kawan kita. Nombor 11. Okay, good. Sofia kata B. Cumping juga cakap B. Anis kata B Okay. Yes, Anis B. Alright. Okay, betul. Siapa yang jawab B adalah betul Okay. Jawapannya di sini B Okay, transpirasi perpeluhan. Suhu yang tinggi, kelembapan, kering dan keamatan cahaya yang terang. Ini kering dengan kering juga. Ini tinggi-tinggi, ini sama ada malap ataupun terang. Okey, nombor 12. Rajah 12 menunjukkan perubahan yang berlaku pada batang suatu pokok selepas 3 minggu. Ni dia buat apa ni? Apa nama ni? Ini proses apa ni? Rajah 12 menunjukkan perubahan yang berlaku pada batang suatu pokok selepas 3 minggu. Kita panggil apa ni awak? Awak tahu tak panggil apa ni? Tut Okay. Alright. Gelang kulit disingkirkan. Okay. Manakah pernyataan berikut adalah benar? A. Tisu phloem mengangkut makanan. B. Dia nak tunjukkan yang apa yang berlaku daripada gambar rajah sebelah kiri dan yang lepas 3 minggu dia jadi
seperti yang di sebelah kanan. Dia manakah pernyataan berikut adalah benar ya? Tisu phellem mengangkut makanan. A. B. Tisu phellem mengangkut air. C. Tisu phellem tisu xylem mengangkut makanan. Dan D. Tisu xylem mengangkut makanan dan air. Mana satu tu? Jawapannya ialah nombor 12. Nombor 12 jawapannya. Tadi saya dah sebut kan? Oh, nombor 12. Ada orang dah jawab nombor 12. Ramai jawab nombor 12 kan? Okey, bagus. Alright, so Adriana B. Apa tu B? Hanis, 12A, 12A, 12A. Semua jawab A ni. Sofia, Adam, Adriana, Muhammad Zafar. Okey, betul. Okey, jawapan untuk nombor 12 ialah A. Seperti yang saya katakan tadi, saya bagi jawapan tadi. Masa saya dah cakap-cakap tu mungkin awak dapat clue kan? Okey, xylem bawa air, phellem bawa makanan. So kalau awak tengok kat sini dah penuh ni, maknanya dia telah membentuk lah semula tisu tersebut. Tisu sini ni macam gelang lekuk sikit kan. Kat sini dia jadi penuh kan. So mungkin kat sini, bukan mungkin lah, memang dia menghasilkan makanan di sini. Mengangkut makanan, menghasilkan makanan. Dan mungkin di sini juga ada pengangkutan airnya. Alright, tapi di sini bila awak tengok kat ni batang ni gemuk semula ni adalah berlakunya penghasilan makanan di sini. Tisu xylem mengangkut makanan. Okay. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu bahagian B. Bahagian B, okay, saya cuba nampak kan besar tu. Okay, bahagian B. Nombor 1A, padankan organisma dengan kaedah pengangkutan sepadan. Okey, Euglena, dia menggunakan apa? Pengangkutan macam mana? Dan pokok bunga ros pula, yang mana satu? Okey, jawapan. Boleh tulis? Siapa? Boleh terus jawab. Ya, siapa tu saya ada dengar suara. Gunakan mic. Euglena, pengangkutan ni macam mana? Bagaimana dia bergerak? Melalui resapan. Okey, betul. Melalui resapan. Bagus. Alright. Pokok bunga ros. Pokok bunga ros yang mana satu? Tak ada orang type kat sini ya. Pokok bunga ros. Mana satu? Pengangkutan. Berkas vaskular. Macam tadilah. Dia ada xylem, dia ada phellem tadi kan. Okay, berkas vaskular. Yang xylem, phellem tadi. Yang ni ya. Yang soalan ini tadi kan. Ni pengangkutan untuk pokok bunga ros sebab pokok bunga ros tu dia mempunyai batang, ada kulit batang yang keras ya. So dia boleh membentuk satu struktur yang lebih bagus di sini yang disebut sebagai berkas vaskular. Okey, kita tengok B pula. Rajah 1 menunjukkan 3 jenis salur darah P, Q dan R. Nyatakan jenis salur darah yang sepadan dengan fungsi di bawah. Yang mana satu tu? Fungsi di bawah. Okey, fungsi yang pertama membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan. Fungsi yang kedua, mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Yang mana satu? P, Q, R. Okay, yang pertama, fungsi yang pertama. Salur darah yang mana satu? Yang membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan. R. R. Okey. Lain jawapan? Okey, awak jawab. 1 Roman, apa dia jawapan dia?
membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan. Mengangkut darah beroksigen dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Itu yang kedua. So jawapannya ialah nombor 1 Roman R. Nombor 1 Roman R. Ya ke? Nombor 1 Roman. Nampak macam lebih kurang sama je salur darah ni kan. Apa beza dia Okey, saya bagi jawapan Nombor 1, okey ada jawapan tak ini? Nombor 1 ada kata P, sorry. Nombor 1 ada ramai cakap R Nombor 1 kapilari tu ada R. Nombor 1 siapa ni? Adriana kata R, Muhammad Zakwan kata R, Anis kata Q. Okey, itu nombor 2. Nombor 2 Q. Okey, saya bagi jawapan Nombor 1 jawapannya ialah okey, nombor 1 jawapannya ialah P. Right? Dan nombor 2 jawapannya ialah R. Awak cek balik nota yang diberi oleh guru ataupun daripada apa dia? Daripada buku rujukan yang awak dapatkan di pasaran tu. Okey, awak boleh tengok kenapa tu R ini adalah darah yang beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Kenapa dia lebih tebal? Okey, membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah, membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan. Ini maknanya ini darah yang salur darah yang telah berlaku yang membawa darah yang telah teroksigen. Yang ini mengangkut darah yang beroksigen dari jantung ke seluruh badan. Kalau awak tengok kat sini dia punya dinding dia menebal, betul tak? Dinding yang menebal. Okey, dan yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Okey, alright. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, nombor 2A. Nombor 2A. Apa soalan ni? Padankan injap berikut kepada fungsi yang sepadan. Injap bikuspid dan injap trikuspid. Okey. Okey, ini fungsi yang mungkin jawapan mereka lah. Membenarkan pengaliran darah dari satu hala dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Ataupun memastikan darah mengalir dalam satu hala dan tidak berpatah balik ke ventrikel. Ataupun membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kanan ke ventrikel kiri. So, jawapannya injap bikuspid. Jawapan? Membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Itu yang mana satu? Injap bikuspid ke trikuspid? Awak nak padankan yang mana? Injap mana? Bikuspid. Bikuspid. Yang ini? Okey, betul jawapan dia Injap bikuspid membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Okey, injap trikuspid. Injap trikuspid. Yang mana satu? Tak ada jawapan? Okay, cek balik yang mana satu jawapannya.
Saya bagi masa kepada awak untuk cek balik ya. Dan satu jawapan Membenarkan pengaliran darah ya. dari satu hala dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Okey, betul jawapan dia ya. Okey, bagus. Right. Okey, injak tricuspid membenarkan pengaliran darah satu hala dari atrium kanan ke ventrikel kanan. So, awak kena tahu kompartmen yang ada dalam jantung tu ya. Bagaimana pengaliran darah tu awak kena tahu. Okey, saya tengok yang Raja yang mula-mula sekali tu kan. Dia masuk kat mana? Dia masuk daripada mana mula-mula. Awak kena tahu. Okay. Alright. Okay, awak kena tengok gambar Raja tu untuk ataupun awak kena bayangkan apa tu bahagian-bahagian dalam jantung ya. Okay, dan pergerakan darah masuk dan keluar. Masuk, keluar, lepas tu darah tu dioksigenated kan, okay, maknanya digunakan, dan yang masuk adalah darah yang berkarbon dioksida. Alright, dah masuk melalui mana? Okay, masuk ke darah dan kemudian keluar pula daripada saluran mana. Tu ada dia punya nama-nama untuk bahagian-bahagian yang tertentu yang ada dalam jantung tersebut. Okey, jadual 2 menunjukkan jenis aktiviti dan kadar denyutan nadi bagi seorang murid. Jenis aktiviti, 1 berehat, 2 berjalan selama berjalan perlahan selama 1 minit. Dan yang ketiga larian setempat. Kadar denyutan nadi per minit. Okey, berehat 72, X kita tak tahu berapa. Padankan X dan Y kepada julat kadar denyutan nadi yang sesuai. Okey. Ini nombor berapa ni? Nombor 2 ya. Nombor 2B ni, okey, padankan X dan Y untuk julat yang mana satu? Antara berapa ke berapa? X dan Y. X 85 ke 95, Y 100 ke 115. Awak kata gitu. Okey, dan Y ialah? Okey, betul jawapannya ya. Okey. Yelah, awak tengok X tu kan, mestilah lebih daripada 72, betul tak? Dan Y pula mestilah lebih daripada 95, 100. Awak tengok pun awak boleh dah buat anggaran dia kan. Dia tak akan nombor ini ya, sebab berehat sahaja dah 72. Okey, bagus. Jawapan kamu betul. Alright, kita pergi kepada nombor 3. A ya. Rajah 3 menunjukkan 3 lapisan yang terbentuk selepas satu sampel darah diemparkan. Okey. Centrifuge dia guna satu alat untuk pusing benda tu kan. So, namakan lapisan P dan Q menggunakan perkataan di bawah. Dia bagi kamu pilihan ya. Okay, sel darah putih, plasma darah ataupun sel darah merah. P ialah apa? Plasma. Okey, bagus. P ialah plasma darah. P ialah plasma darah. Nombor Q apa? Sel darah merah. Yes, betul. Sel darah merah. Bagus jawapan awak betul. Alright, so jawapan dia. So kita pergi pada nombor 3B. Tandakan right. Tanda betul pernyataan yang benar. Okay, kadar transpirasi meningkat apabila udara di sekeliling adalah lembap. Betul atau salah? Salah. Okay. Nombor 2, keamatan cahaya mempengaruhi saiz stoma dan seterusnya kadar transpirasi. Betul atau salah? Betul.
kadar stoma. Kadar stoma ni dia membenarkan cahaya masuk, betul tak? Dan juga berlakunya perpeluhan. Transpirasi adalah perpeluhan. Okey, so betul. Okey. Garam mineral yang larut dalam air diserap oleh akar dan diangkut ke batang dan ke daun pokok. Betul ke tak? Garam mineral diangkut menggunakan melalui akar, bukan menggunakan, melalui akar ya. Betul? Betul atau salah? Betul atau salah? Oh, okey. Sel darah merah. Bagus. Sofia jawab ya. Okey, nombor 3A tadi. Plasma darah, sel darah merah. Okey, untuk B. Betul ke tak ni garam mineral yang larut dalam air diserap oleh akar dan diangkut ke batang dan daun pokok? Betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okey, ini soalan yang paling senang kalau awak tak boleh jawab. Kesian awak Alright. Nombor 4. Rajah 4 menunjukkan sistem peredaran darah ganda 2 bagi manusia. Namakan P dan R. P apa? R apa? Nampak awak nampak macam kat sini ya. Ini jantung. Ini jantung, ini paru. Okey. Semua bahagian badan kecuali paru. Okey, P apa? Artery pulmonary. P adalah ini adalah apa ni? Yang membawa oksigen masuk ke ke jantung, betul tak? So ini Vena pulmonary. Ya betul. P adalah vena apa? Pulmonary. Itu kan je pulmonary. PU PUL. Dia ini kejap saya padamkan ini. Apa tu pulmonary ya? Vena pulmonary. Jawapan dia. Okey, di situ. Pulmonary. RI. Vena, VENA ya. Okey. Okey, nombor seterus pula. R apa R? Vena cava. Ya, vena cava. R ini vena, sepatutnya vena cava tapi jawapan yang diberi ialah vena sahaja. Jawapan. Okey, untuk nombor 1, P adalah vena pulmonary dan R ialah vena cava. Di sini dia bagi jawapan hanya vena sahaja, tak apa. Okey, nombor 2. Nyatakan jenis darah DQ. Darah beroksigen. Darah, bagus. Darah DQ adalah darah yang beroksigen. Darah yang beroksigen ya, yang apa tu masuk ke jantung ya, yang masuk ke jantung adalah darah yang beroksigen. Okey, kita tengok seterusnya. Ada lagi masa Okey, sikit lagi masa kita. Minggu depan kita akan sambung lah, kalau tak habis kita akan sambung ini ya. Okey. Suryati mempunyai kumpulan darah B. Nyatakan antigen dan antibody yang terdapat dalam darahnya. Antigen, apa nama antigen tu, dan antibody, antibody apa? Antigen B, antibody A. Okey, bagus. Antigen B dan nama dia anti-A. Antibody dia ya, anti-A. Antigen B. Itu untuk darah kumpulan darah B ya. Antigen B
antibody anti-A. Alright, kita pergi kepada seterusnya. Pemindahan darah perlu dijalankan ke atas Suryati. Nyatakan kumpulan darah yang boleh diterima oleh Suryati. Kumpulan darah apa yang boleh diterima oleh Suryati? Suryati ni kumpulan darah B. So, kalau orang nak derma darah dekat Suryati, darah jenis apa boleh masuk ke badan dia? Darah O dengan B. Okey. Kalau dia darah Suryati tu sendiri mempunyai darah kumpulan B, so darah kumpulan B je lah yang dia boleh ambil, betul tak? Dan satu lagi yang kita panggil yang bersifat universal ialah kumpulan darah O. O ni semua dia boleh sorry. Okay, saya kena upload balik saya rasa hilang kalau macam ni dia akan hilang sikit. Alright, sekejap ya. Okay, nampak balik? Boleh nampak balik ya? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok pemindahan darah untuk Suryati ialah darah kumpulan B dan juga kumpulan O. Okey, kumpulan O dia boleh derma untuk semua jenis darah ya. Okey, jika Suryati menerima darahnya, nyatakan kumpulan darah bagi penerima darah tersebut. Okey, darah Suryati adalah kumpulan B. So dia boleh derma dekat siapa? Darah orang yang mempunyai darah jenis apa Suryati ni yang kumpulan B ni? Darah jenis B. Tentulah dia boleh derma untuk B juga, betul tak? B tu for sure dia boleh derma. Satu lagi ialah darah jenis A dan B. A dan B dia boleh masuk Okey, dia boleh derma darah tersebut. Okey. Ni macam doktor lah, kena tahu ni, tak boleh tersilap bahaya. Okey, Richard telah kehilangan banyak darah dalam suatu kemalangan jalan raya. Kumpulan darah beliau adalah O. Nyatakan kumpulan darah yang sesuai bagi penderma darah itu. Darah O. Dia tak boleh terima darah lain selain daripada kumpulan darah O juga. O dia nak kumpulan darah O sahaja. Okey, maknanya kena carilah siapa yang mempunyai darah kumpulan O baru boleh didermakan pada Richard ya. Okey, seterusnya ada sikit lagi kan? Oh, ada sikit lagi. Dah pukul 9 dah. Boleh pergi sikit lagi ya? Boleh? Ini pula. Terangkan risiko yang dihadapi oleh Richard sekiranya darah yang tidak serasi dipindahkan ke dalam badannya. Ini last lah soalannya. Ini soalan yang terakhir lah. Okay, sebab dah sekarang dah masuk pukul 9 dah. Terangkan risiko yang dihadapi oleh Richard sekiranya darah yang tidak serasi dipindahkan ke dalam badannya. Contoh dia O. Jadi kalau masuk darah jenis kumpulan darah A, kumpulan darah B ataupun kumpulan darah AB masuk ke badan Richard, apa akan berlaku? Penggumpalan dan kematian. Ya, betul. Penggumpalan darah akan berlaku dan akhirnya akan menyebabkan kematian. Tak boleh tersilap lah. Terutama di bahagian hospital kan, nurse ke doktor dia kena check lah, tengok darah jenis apa baru dia boleh transfer masuk ke badan pesakit tersebut yang mempunyai darah yang sesuai dengan mereka. Okey, itu sahaja
untuk malam ini perbincangan kita tentang topik sains, topik pengangkutan ya. Okay, so kita ada berbaki soalan yang terakhir sebenarnya, soalan yang kelima. Panjang juga perbincangan untuk semua ini. So saya akan bawa ke minggu hadapan lah. Okay, hari ini kita akan bincang balik pada minggu hadapan. So dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang menyertai perbincangan kita pada malam ini. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum semua dan terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Cikgu. Okey, sama-sama.
Sorry ya. Dia ada masalah teknikal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kelas bahasa Inggeris tingkatan 3, betul eh? Alright. Okay.